Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, kesyukuran kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala telah memberi kekuatan pada kita dan izinnya sama-sama dapat kita berada di dalam suatu majlis ilmu. Dan seperti mana yang kita tahulah, majlis ilmu ini dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ganjaran yang banyak melalui hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kesungguhan yang kita tunjukkan ini, ia menjadi bukti yang besar untuk kita layak mendapat ganjaran yang telah ditawarkan oleh Allah, seperti mana telah dikurniakan oleh Allah kepada hamba-hamba yang terpilih sebelum ini, insya-Allah. InsyaAllah pada tengah hari ini kita sambung balik hadis yang diriwayatkan oleh Barra' bin Azib yang cerita Nabi SAW tentang bagaimana Allah Ta'ala memutuskan kehidupan seseorang di dunia dan nak menghala ke hari akhirat. Maksudnya nak mati seseorang lah. Jadi kuliah yang lepas kita hanya habis setakat hamba mukmin, orang yang baik. Kemudian di belakang ni Nabi bercerita lagi tentang orang yang jahat pula macam mana. Maksud jahat di sini mengikut definisi agama lah. Kadang-kadang definisi kita ni tak berapa tepat. Tak berapa tepat tu sebab kadang-kadang orang kita kan, saya walaupun tak sembahyang, tak puasa, tapi hati saya baik, kita pun anggap dia baik lah. Tapi hakikat agama bila lawan, bukan lawan lah, maksudnya tak mengikut perintah Allah Ta'ala, dia kira dia adalah orang yang tak baik lah. Kalau jahat ni kasar sangat. Baik. Cuma sebelum kita masuk pada cerita Nabi tentang hamba yang fajir ataupun hamba yang tidak mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, hari itu kita ada sedikit ulas tentang pandangan Mu'tazilah tentang kehidupan alam barzah seseorang. Mu'tazilah mengatakan kehidupan berlaku kepada jasad di alam barzah ni hanya kiasan daripada Nabi lah. Cuma dia yang dikira oleh Allah ataupun dihitung dan dipersoal oleh Allah Ta'ala, dia berpandangan berlaku kepada alam ruh. Adapun hadis yang kita baca ni, kita ahli sunnah menganggap kehidupan tu berlaku dalam kubur pada jasad. Jasad sama ada jasad yang asal ataupun jasad dibuat balik oleh Allah Ta'ala, itu adalah ilmu Allah Ta'ala lah. Tapi berlaku pada jasad dan kehidupan di alam barzah tu ada. Bagi Mu'tazilah, dia beranggapan berlaku di alam roh je. Jasad ni tak ada apa dah. Bila mati seseorang, hancur-hancur begitulah. Kemudian kita ada kias juga tentang perkara-perkara alam barzah ni, sesuatu benda yang setakat mana disebut oleh Nabi, maka setakat itulah. Kadang-kadang fikiran kita kata macam mana duduk dalam kubur, datang pula muka nakir, orang hak duduk pun menyenggir dah sempit, tiba-tiba marinya muka nakir nak duduk celah mana pula apa semua. Itu perkara alam barzah. Maknanya Nabi cerita begitulah. Kadang-kadang akal kita ni bertanya sampai ke satu tahap sehingga nak mempersoalkan tentang zat ketuhanan. Dia tak betul lah dari sudut tu dalam mentauhidkan Allah. Dan saya ada kias seperti mana kita beriman pada Allah Ta'ala. Kita nak beriman dan nak percaya yakin pada sesuatu benda, kalau mengikut akal kita nak lihat sesuatu tu, baru kita nak percaya, dan nak lihat keadaan kuasa dia macam mana, baru kita beranggapan dia ni hebat. Tetapi kita dalam beriman kepada Allah hari ini, kita tak nampak Tuhan, tak nampak Allah, tapi kita yakin ada, kita beriman tentang kewujudan Tuhan itu kerana kita melihat dalil-dalil dia. Allah Ta'ala bagi akal kepada kita untuk fikir dan untuk memikirkan tentang dalil yang ada di hadapan mata kita.
Maksudnya ciptaan langit, ciptaan bumi, diri kita sendiri sebagai manusia, pengurusan kehidupan kita, kita mengatakan sudah tentu ada sang pencipta dan satu kuasa yang menguruh kehidupan kita. Maka melalui dalil-dalil inilah kita beranggapan bahawasanya ada yang berkuasa dalam kehidupan kita ni. Maka hak berkuasa itulah kita orang yang beriman bagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang musyrik pun dia percaya juga tentang adanya sang pencipta dalam hidup ni dan sang penguasa dalam hidup. Cuma dia dipanggil sebagai musyrik tu kerana hak sang pencipta itu dia tak bagi pada Allah. Dia bagi pada pihak lain. Dia beriman dengan matahari, dia beriman pada benda tu, dia menganggap benda ni batu apa semua, maka dikira sebagai musyrik. Pada hakikatnya secara fitrah manusia ni, dia sebenar tentang rububiyah, tentang ketuhanan wujudnya sang pencipta dalam hidup ni sebenarnya tak perlu belajar. Dia sudah menjadi fitrah manusia. Allah Ta'ala jadi begitu. Orang asli, katalah duduk dalam hutan, tak bergaul dengan orang, tak belajar, tak ada pendedahan ilmu langsung, duduk seorang-seorang, secara fitrah sebagai dia tu manusia, dia akan mengatakan ada kuasa yang menguruh dalam hidup ni. Cuma kuasa yang menguruh dan pencipta itu nak bagi pada siapa? Kita orang beriman bagi pada Allah. Orang yang tak beriman, dia hala pada pihak lain. Sebut matahari ke, sebut apa semua tu. Itu beza. Nak sebut tentang hal itu, dia fitrah manusia ni. Kita kadang-kadang dalam hidup ni, ada orang Allah Ta'ala jadikan kehidupan dia ni semuanya jadi. Dia buat benda tu jadi, buat benda ni jadi, buat benda tu jadi, buat benda ni jadi, buat benda tu, sehinggalah dia dapat mengecapi kejayaan dalam hidup dia. Orang lain buat tak jadi, tapi dia buat semua jadi. Allah Ta'ala mudahkan hidup dia. Bila dia sampai satu kemuncak, dia mengecapi kejayaan dalam hidup dia, secara fitrah manusia, dia akan mari perasaan mengatakan ada kuasa yang memberi dalam hidup aku ni. Dia fitrah benda tu. Cuma kita belajar ilmu tauhid ni, kita nak mengenal Allah Ta'ala. Tapi dari sudut fitrah, sudah ada dalam hidup manusia. Setiap orang. Kita kata etis. Orang yang hidup tak percaya pada Tuhan. Memang waktu dia duduk sehat, molek-molek, dia tak percayalah ada Tuhan. Semua dia mengatakan kehidupan ni terjadi dengan sendiri. Tapi di saat mereka menepuh dalam keadaan kecemasan dalam hidup dia, waktu tu dia akan mari. Dan dia akan memohon pertolongan pada siapa-siapa, satu kuasa yang lain ke. Etis, kalau duduk atas kapal terbang, tiba-tiba kapal terbang nak jatuh. Di saat nak jatuh tu, fitrah manusia ni akan mari, tolonglah, tolong. Tolong dia minta, siapa tolong? Menunjukkan dia mengatakan ada orang yang menguruh, ataupun kuasa yang menguruh dalam hidup. Jadi etis tu kita tahu tak tepi lah. Cuma secara fitrah manusia ni ada. Tentang kewujudan tu. Orang yang mengecapi kejayaan dalam hidup dia akan mari perasaan mengatakan ada kuasa yang memberi ni. Cuma kita nak kata siapa yang memberi tu. Kalau kita orang beriman mengatakan Allah yang memberi, kalau orang yang musyrik mengatakan kuasa lain yang memberi. Tapi hakikat tentang fitrah manusia, dia sedar bahawasanya kehidupan manusia ni dia tak jadi dengan sendiri. Ada sang yang menguasai, ada sang yang menguruh di dalam kehidupan. Ataupun sebagai contoh dalam hidup seseorang, Allah Ta'ala jadikan ada orang yang hidup dia ni susah je. Mari masalah ni tak ada selesai masalah pertama, ditimpa masalah kedua, tak ada selesai masalah kedua, mari pula masalah ketiga. Bertubi-tubi masalah dalam hidup dia. Sehingga sampai ke muncak dia ni tak larat dah nak menghadapi masalah dalam hidup, maka hati dan fitrah dia sebagai manusia dia mengatakan, apalah jadi dalam hidup aku ni. Kadang-kadang aku tak cari pun masalah tu, dia mari juga. Setengah orang menganggap apalah sial hidup aku. Kalau dia menganggap sial sekalipun dalam hidup dia, fitrah dia akan mengatakan ada kuasa yang memberi dan mengatur dalam hidup sehingga hidup dia ni terjumpa dengan susah yang seperti itu. Dia ada dalam hidup orang ni, Allah Ta'ala bagi tubi-tubi susah, ujian bagi diri dia. Nak angkat darjat dia. Kalau dia sabar sangka baik dengan Allah, maka dapat pahala di atas ujian tersebut. Nak buat macam mana contoh ni? Dalam hidup ni kadang-kadang susah ni tertimpa-timpa. Naik kereta, contohlah, naik kereta, suka sangat, gembira sangat kan nak balik cuti di Pawali hari tu.
Siapa tahap sipang barang apa semua masuk dalam kereta. Sehingga rasa gembira sangat nak balik kampung cuti tu. Sampai nak balik kampung tak ingat nak isi minyak. Keluar rumah tu nak balik kampung tu, pergi dengan minyak yang ada dalam kereta tu je. Sampai lupa. Kerana gembira sangat. Naik atas highway, duduk atas highway, naik bawa akhir sekali mati kereta, habis minyak. Masalah lah. Nak balik kampung, kereta mati, minyak habis, anak-anak duduk dalam kereta. Kita nak tunggu orang, sementara orang mari tolong kita ni nak hidupkan enjin kerana takut bimbang panas dalam kereta apa semua, kereta enjin mati. Jadi susah masalah. Kita pun duk fikir-fikir macam mana nak selesai masalah minyak kereta mati tu. Tak tepi jalan. Duduk atas highway pula. Akhir sekali kata, telefon pelas apa semualah. Ambil handset dalam poket, keluar, cari nombor. Tengah-tengah cari nombor, handset pula habis bateri. 2 kali susah. Ada. Dia jadi begitu. Jadi sekejap mari masalah. Handset pula habis bateri. Duk fikir macam manalah nak selesai masalah, keluar daripada kereta, tahan orang, nak minta tolong, semua tak nak berhenti. 3 masalah. Duk termenung macam mana nak selesai, duk fikir-fikir, tiba-tiba marilah seorang budak daripada celah mana, mari daripada kampung dia, tiba-tiba muncul atas highway dengan motor. Dia pun tanya kita pasal pakcik kereta ni mati. Kita kata kereta saya habis minyak, boleh tak adik tolong ambil duit, pergi beli minyak, cari galeng, letaklah minyak, bawa mari pada pakcik. Budak ni kata boleh pakcik, ni kampung saya tahulah saya belok tu. Kita pun bagi duit kat dia, dia pun pergilah cari. Duk tunggu, tiba-tiba dia datang dengan minyak. Kita pun kata Allahu Akbar. Masalah bertubi-tubi tadi selesai, rasa selesai. Dia pun bawa holor minyak kat kita. Kita pun rasa suka, gembira, ambil pula duit ni bagi upah kat dia. Dia pun pergilah. Kita pun buka tangki minyak, ambil minyak dalam galon yang dia beli tadi, tuang dalam tangki. Tengah-tengah duk tuang tu, rasa selesai dah, masalah gembira dah rasa. Selesai lah masalah kita ni. Tengah-tengah tuang, bau DC pula dah. Budak tu beli DC pula dah. Gak DC bila masuk ke tangki minyak kereta kita ni, 10 masalah lagi kat depan. Nak selesai macam mana? Kalau mari minyak petrol lepas pada tu, tak boleh nak itu dah. Akhir sekali towing kereta. Bila towing nak masuk bengkel pula, bila bengkel guna duit pula, pahala kereta je mahal-mahal sikit, 1,000-2,000 tak cukup nak cuci enjin apa semua tu. Bertubi-tubi masalah sehingga sampai ke muncak kita kata Allah bakpo dah hidup aku sial sangat. Kalau kita menganggap sial sekalipun, hakikat fitrah mengatakan ada kuasa yang memberi dalam hidup sehingga kita jumpa dengan susah yang seperti itu. Saya nak syarahnya dari sudut rububiyah, ketuhanan dalam hidup seseorang manusia ni, dia beranggapan hidup tak jadi dengan sendiri, tidak berkebetulan, semua dicipta oleh Sang Pencipta. Cuma hak Sang Pencipta tu kita nak bagi pada siapa? Maka kita orang yang beriman mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada kamulah aku menyembah, kamu itu adalah Allah Subhanahu wa taala, dan kepada kamu aku memohon pertolongan. Bagi orang yang musyrik, sebahagiannya bagi pada batu, sebahagian bagi pada matahari, bagi pada ni, maka dikira sebagai musyrik. Dia bagi pada batu, bagi pada benda-benda lain selain pada Allah tu, dia percaya juga ada Sang Pencipta, penguasa dalam hidup, tapi dia tak bagi pada Allah, maka dikira sebagai musyrik. Maka perkara yang gaib pun begitulah. Dalam hal ni kita kena fikir, taklah sampai tahap kita sehingga nak membahaskan tentang zat Tuhan. Macam mana kalulah berlaku pada jasad seseorang tu seksaan apa semua, sedaplah orang mati hak tak ada kubur. Kalau mati, kata ditakdirkan mati, ditelan oleh ikan paus ke, ataupun dimakan oleh buaya ke, kubur dia tak ada. Tak kena soal dia, sedap . Tak perlu sampai Allah boleh membuat segala-galanya lah. Cuma Nabi sebut ni, kebanyakan orang ni mati adalah kubur tu hak luar daripada kisah Allah Ta'ala, selesai lah. Allah Jalla wa'ala yang boleh buat segala-galanya. Lepas tu kita bahas pula bagi orang yang beriman ni, bila masuk kubur Allah Ta'ala peluahkan kubur dia. Bila peluah, dia kata pula, dah orang kubur kat tepi-tepi tu, kan kubur kan sepit-sepit kan, bila peluah kubur dia, hak tepi ni nak hidup kat mana? Dia bahas apa ke tahap tu, kita kata itu tak tahulah alam barzah Allah Ta'ala nak sedia macam mana, itu hak kerja Allah Ta'ala.
Ni orang ni kadang-kadang pelik. Maknanya saya nak tekankan bahawa dalam beragama ni ada sebahagian kita boleh fikir dan bertanya tentang hal dalil seperti mana perkara haram dan halal. Ada sesuatu benda yang berkait dengan alam barzah, dengan ketuhanan apa semua. Setakat mana dicerita oleh Nabi, setakat itulah, tak perlu kita nak bahas. Orang cakap 1/3 malam Allah Ta'ala turun mencari doa hamba-hamba dia. Sesiapa yang memohon keampunan, Allah Ta'ala kata aku ampunkan pada waktu tu. Sesiapa yang meminta kepada aku memberi kepada orang tu. Di saat 1/3 malam Allah Ta'ala mencari doa hamba-hamba dia, dan Allah Ta'ala turun di saat itu. Kita baca hadis tu nak suruh, macam mana aku nak set hidup aku ni, paling-paling tidak dalam seminggu ke aku boleh bangun satu malam aku untuk bertahajud berdoa pada Allah. Kita nak suruh benda tu, tiba-tiba dia tanya, Tuhan turun macam mana Ustaz? Dah kata Tuhan turun 1/3 cari doa hamba-hamba dia. Macam mana Tuhan turun? Maknanya Tuhan duduk atas langit turun ke bawah gitu. Dia bahas apa tahap tu, mana tahu itu kerja Allah Ta'ala. Hadis tu nak menunjukkan Allah mencari doa hamba dia untuk nak memakbulkan, untuk nak terima apa yang hamba dia ni minta di saat tu. Hak tu je. Sepatutnya bila kita dengar hadis yang seperti itu, kita fikir macam mana aku nak bangun, nak set diri aku ni, sama ada malam minggu ke, mungkin malam-malam kerja tak boleh ke kerana bertakut terganggu kerja, mengantuk apa. Kita nak fikir benda tu je. Macam mana nak set diri aku ni biar boleh berdoa di saat tu. Tiba-tiba dia fikir tentang Tuhan tu macam mana turun, bahas tentang zat. Orang yang membahaskan tentang zat Tuhan ni, tauhid sampai tahap ke tu, Allah Ta'ala sebut wala tafakkaru fi zatillah, jangan mu fikir tentang zat aku, kata Allah. Kerana akal kita tak ada. Sebab tu orang yang dalam mempelajari tentang tauhid sehingga membicarakan tentang zat Tuhan, dia akhir sekali akan jadi karen. Maknanya isim lah. Dia sampai satu tahap kemuncak dia akan isim. Kerana akal kita tak ada. Nak fikir tentang zat Tuhan, fikir diri kita sendiri pun tak habis dah. Ni rambut ni puluh-puluh tahun atas kepala kita ni. Fikiran kita boleh bilang rambut. Kadang-kadang 60 tahun orang tu hidup, dia tu tak tahu berapa orang rambut atas kepala dia. Hak diri dia sendiri dah. Ni sarah mata, sarah. Kalau tak kerana doktor pakar cerita pada kita sendiri pun tak tahu berapa sarah. Mata puluh-puluh tahun dah kita duk guna, duk tengok. Sarah sendiri tak tahu mata ada berapa. Ni nak cerita. Diri kita sendiri pun tak lepas dah kita nak fikir. Kau nak fikir tentang zat pencipta, sudah tentu tak ada. Maka Allah Ta'ala kata wala tafakkaru fi zatillah, jangan kamu fikir tentang zat aku, kata Allah. Fikir itu beriman wujudnya Allah Ta'ala. Kita memikirkan tentang perkara tu kerana melihat dalil-dalil dia. Apa dia dalil dia? Ciptaan manusia, langit dan bumi. Kita tengok, maka kita mengatakan ada sang pencipta. Sang pencipta itu kita bagi hak itu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kehidupan kita ni pun ada sesuatu benda yang kita tak pernah nampak tapi kita percaya ada. Ada. Ni elektrik ni. Siapa pernah tengok kuasa elektrik? Sampai tiap-tiap bulan kita duk bayar bil, kita percaya ada lah tu. Siapa pernah tengok kuasa elektrik? Tak pernah tengok. Tapi kamu percaya, kamu yakin ada kuasa elektrik tu sebab lihat dalil dia. Mana dalil dia? Tekan suih lampu, lampu menyala. Tekan suih kipas, kipas pusing. Tekan suih mic, suara jadi kuat. Tu dalil dia lah. Jadi melalui dalil-dalil ni aku mengatakan kuasa elektrik itu ada. Tapi pernah tengok tak? Tak pernah tengok. Tapi kalau nak bahas juga, nak tengok juga, sehingga ambil wayar, ambil pisau, belah wayar, akhir sekali kara mati ya. Itu kiasan dah. Kiasan Allah ni lebih lagi lah, cuma nak untuk kita nampak. Dia sesuatu benda macam angin, kita tengok tak nampak tapi rasa benda tu. Waktu kita bentuk rasa. Baik. Panjang pula. Sambung yang orang yang jahat pula. Kemudian lalu Nabi cerita lagi, Nabi kata wa innal abdal kafir ataupun wa innal abdal fajir idza kana fi inqita'i minad dunya wa iqbali minal akhirah. Apabila seseorang hamba yang kufur, sebut kafir jadi isu pula. Kufur ataupun manusia yang bukan beriman, ataupun manusia yang fajir. Fajir maksudnya jahatlah. Ataupun hidup ni tak mentaati perintah Allah Ta'ala. Dia tu Islam juga, tapi cara hidup seolah seperti mana tidak beragama. Tak sembahyang, tak apa semua. Bila Allah Ta'ala nak putuskan
kehidupan orang yang seperti ini di dunia dan nak menghalakan hidup dia di hari akhirat. Nabi kata di saat itu nazala ilaihi minas sama' malaikatun sudul wujuh. Pada waktu itu akan turunnya malaikat-malaikat daripada langit. Malaikat-malaikat yang turun ni, rupa parah mereka bagi orang yang dimurkai oleh Allah nak mati ni, malaikat ni turun, rupa parah mereka ni sudul wujuh. Sudul wujuh ni sudul wujuh maknanya nak kata sebut hitam saja ni tak ni hitam legam lah. Kalau kata bagi hitam legam, belegam tak? Bahasa surat belegam tak? Legam. Bahasa surat. Kalau sebut hitam saja ni dia pakat tengok kat saya pula. Mana hitam tu hitam tahap belegam lah. Sudul wujuh. Ni rupa parah malaikat yang turun di saat orang yang jahat nak mati ni. Rupa mereka ni sangat huduh. Allah Ta'ala jadi begitu. Ya, ada malaikat-malaikat ni dia kerana sesuai dengan tugas dia, Allah Ta'ala jadi begitu dia. Kadang-kadang setengah orang tanya, dia bahas juga, kesian lah malaikat tu, Allah Ta'ala jadi huduh begitu. Malaikat rahmat comel pula, kesian hak huduh pula. Dia tak boleh, Allah Ta'ala nak suruh dia buat kerja tu, maka sesuai dengan dia. Kadang-kadang cerita pasal muka dan nakir, Nabi cerita muka dan nakir ni, mata dia ni biru, mulut dia ni berapi, dia menafas keluar api daripada hidung. Lepas tu dia kata pula, kesian muka dan nakir, tak smart, tak handsome lah dia. Jadi mulut duk begitu, dengan mata biru begitu cahaya. Allah Ta'ala nak jadikan kerana tugas dia begitu, maka dijadikan bentuk begitu. Malaikat hak jaga neraka, muka tak ada senyum, masa muka. Dia kata, sedap lah hak Ridwan, hak jaga syurga tu handsome, senyum. Hak jaga neraka pula huduh, Allah Ta'ala jadi. Kesian pula hak huduh. Dia bahas ke siapa tahap tu. Jadi macam orang kita ni juga, orang kita pun bersesuaian dengan kerja dia. Kalau dia jaga kaunter, manis lah muka dia je, apa cik senyum, terus dia kerja polis trafik, nak sama orang, lepas tu buat wajah macam nak jaga kaunter. Polis trafik dia ada peranan dia pula, muka tak boleh senyum lah sebab nak sama orang. Maknanya bentuk tu. Maka Allah Ta'ala jadi malaikat pun begitu. Malaikat yang turun pada waktu ni sudul wujuh, hitam belegam, rupa parah dia dah huduh. Kemudian pada waktu itu dia turun ma'ahum al-musuh, bersama dengan mereka ni musuh. Musuh ni kain kafan daripada neraka, dibawa siap-siap kain kafan ni daripada neraka. Fayajlisuna minhu madal basar. Nabi kata bila dia turun bersama dengan kain kafan daripada neraka, turun meramai malaikat yang hitam belegam ni, sehingga dia turun duduk di sisi orang yang nak meninggal tu, berselerok mereka sehingga sejauh mata memandang. Wallahu alam, kita mungkin orang yang sehat, saat kita menziarahi orang yang nazak, kita tak nampak keadaan ini. Tapi orang yang di saat nyawa dia berada di halkum, dia sudah nampak suasana yang seperti ini. Kalau dia orang yang baik, akan munculnya malaikat-malaikat yang bidul wujuh, putih berseri wajah dia. So orang yang kadang-kadang ada mati, senyum apa semua, di saat sebelum dia tu dicabut nyawa dia, dia tengok keadaan yang putih berseri dalam keadaan yang baik. Tapi bagi orang yang tak mentaati perintah Allah, dimurkai oleh Allah saat kematian dia, dia akan nampak keadaan kelam dalam hidup dia. Seperti mana rupa parah malaikat-malaikat tadi. Bila duduk di sisi orang yang nak mati itu, bidul wujuh, sehingga sejauh mata memandang. Kemudian pada waktu itu fayajlisuna minhu madal basar. Summa yaji'u malakul maut. Kemudian pada waktu itu akan munculnya malakul maut. Barulah malakul maut ni turun. Malakul maut turun. Kemudian bila mana turun malakul maut itu, maka Nabi kata malakul maut ni akan menyeru dengan perkataan, ayyatuhan nafsul khabisah, wahai jiwa yang kotor, jiwa yang buruk, jiwa yang kotor, ukhruji, keluar kamu sekarang, keluarlah kamu ila sakhatin minallahi wa ghadab, keluarlah kamu sekarang menuju kemarahan dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi kata orang yang dimurkai oleh Allah ni, di saat dia nak mati, bila diseru oleh malakul maut begitu supaya keluar roh dia ni,
Nabi kata ruh ni dia tak nak keluar, dia menyorok masuk. Dia menyorok masuk. Bila dia menyorok masuk, sehingga berlaku fatafarraqu fi jasadihi, berlaku pecah dalam jasad dia tu. Orang yang baik ni, kita cerita pada bulan yang lepas, orang yang baik bila diseru saja oleh malakul maut supaya keluar ruh orang yang baik ni, Nabi kata dia terus keluar mudahnya keluar ruh orang yang baik, sama seperti mana air ni keluar daripada bekas dia. Air mineral ni kita tuang tak dalam botol, kemudian kita tuang masuk dalam gelas, maka begitulah Nabi buat perumpamaan, senangnya keluar. Tapi ruh orang yang jahat bila diseru supaya balik menuju kemurkaan dan kemarahan Allah, Nabi kata ruh ni tak nak keluar, dia memberontak dan dia menyorok masuk dalam jasad. Dia menyorok dalam jasad tu, sehingga pada si yang nak mati ni akan merasakan fatafarraqu fi jasadihi, berlaku pecah dalam jasad dia tu. Macam mana sakit, macam mana seksa, wallahu alam. Sehingga di saat itu bila diseru supaya keluar, tak nak keluar, maka pada waktu tu Nabi kata fayang tazi'uha, menyebabkan malakul maut tu sentak nyawa orang ni, tarik. Bila tarik keluar, sentak nyawa orang ni, kama yang tazi'u as-sufudu min sufil mablul, dia akan berlaku kesakitan dan berlaku cedera pada tubuh si mati ni seperti mana daging yang dipanggang di atas pemanggang. Waktu masak kita nak ambil, sebahagian ada yang melekat di pemanggang tu. Dia berlaku cari pada koyok pada tubuh badan. Macam mana wallahu alam. Sebab diseru supaya keluar, tak nak keluar, maka operasi tu jadi lain lah. Sama juga kita sama manusia pun beza dah. Kata operasi polis, satu serbuan dibuat ke rumah penjenayah. Kalau dah polis minta buka pintu, bagi kerjasama, angkat tangan, kemudian hulur tangan, gari, jangan melawan, takapan tu jadi elok lah. Kalau buat serbuan penjenayah tu, tak nak buka pintu, tak bagi kerjasama, lepas tu duk bunyi pula atas bumbu macam nak lari begitu, maka operasi takapan tu jadi lain. Bila mana ditangkap pula dalam keadaan kasar macam tu, lepas pada tangkap gari tu mungkin kena pula 2-3 ribu tu, sebab tak nak beri kerjasama. Maka orang yang jahat ni, ruh dia ni menyorok masuk sehingga malakul maut sentap dan tarik. Sebab tu sebahagian orang ada di saat terputusnya jasad dia daripada terputusnya nyawa dia daripada jasad, ada orang yang sebahagian terbeliak mata sehingga belok tubuh, belok tekak dia, berlaku benda tu. Tapi jangan pula lepas ni tengok orang gitu kata ni jahat lah ni. Jangan hukum dah. Doa lah kalau tengok seteruk tu, maka kita doa untuk diri dia. Tapi benda ni untuk nak pedoman untuk diri kita, supaya kita lebih dekat dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, tak nak berlaku dan seperti ini dalam hidup kita. Kita 50 150. Baik, berhenti situ. Ini panjang lagi, cuma nak syarah sikit. Di saat ruh ni terpisah daripada jasad, adakah ruh ni bila dia balik menuju kepada Allah, adakah dia balik dalam keadaan zero lah dalam hidup dia? Mana hal dunia yang dia lalui dalam hidup dia tu, dia tinggal habis semua dan dia balik dalam keadaan yang kosong kepada Allah Ta'ala. Kerana di sana yang mungkin dia nak tempuh alam yang baru dan banyak benda yang perlu hadapi, dan pada waktu tu juga nak menentukan nasib dia, antara dia duduk dalam keadaan baik ataupun duduk dalam keadaan yang tak baik. Ataupun ruh di saat terpisah daripada jasad, dia balik kepada Allah dalam keadaan dia membawa semua kenangan dalam hidup dia. Sama ada dia hidup 60-70 tahun, sepanjang 60-70 tahun, di saat roh dia ni keluar menghadap Allah Ta'ala, dia balik bawa ke semua kenangan dalam hidup dia. Mana penuh dengan ingatan dalam hidup dia. Ataupun dia balik dalam keadaan yang kosong dah, tinggal dah dunia dia. Para ulama bahas pasal ni.
Macam mana keadaan ruh tu di saat keluar tu. Sebab benda ni nak tanya orang pun tak ada orang yang berpengalaman. Maksudnya hak mana pergi tu tak ada seorang lagi hak balik lah. Kalau ada hak balik tu kita boleh tanya. Menyebabkan ulama bahas dalam hal ni. Macam mana keadaan ruh di saat keluar daripada jasad tu. Lepas tu orang kita ni pula, bila mana satu-satu ruh berada di alam barzah, sebahagian orang kita menganggap ada hari-hari tertentu ruh ni akan balik untuk pantau dan melihat tentang keluarga dia, orang yang hidup, untuk nak mengetahui apa yang keluarga dia buat terhadap diri dia. Macam kat kampung apa semua dulu, kita membesar dalam keadaan ada dakwaan mengatakan setiap malam Jumaat ruh ni akan balik, ataupun malam raya ke. Kadang-kadang dulu-dulu kecil dulu, bila satu keluarga ni mati seorang ayah, kadang-kadang mak tu pesan malam Jumaat ni janganlah buka TV, pesan kat anak-anak jangan buka TV, jangan duduk galak sangat, jangan dengar radio, duduk apa semua, ayahmu balik ni. Dia kata malam Jumaat ni ruh ayah balik. Dan kalau ayah tengok kamu duduk bersukaria, tengok TV, tengok apa semua tu, jadi duduk dalam keadaan melara kan, sedih lah dia. Kalau duduk dalam keadaan baik, baca Yasin apa semua tu, gembira lah dia. Mana timbul dakwaan mengatakan ada hari-hari tertentu ruh ni akan balik untuk melihat keadaan keluarga dia tu macam mana. Sehingga kepercayaan itu sampai satu tahap, jangan dihabiskan makanan di atas meja kerana ruh ni balik malam ni. Dia tengok makanan ada, maka timbul rasa gembira pada diri dia kerana orang hidup ni masih ingat pada dia. Ada mak ni pesan makanan jangan habis, ayahmu balik malam ni, kata dia. Betul kau biasa dengar? Dan saya di Kelantan semua memang diceritakan begitu. Adakah ini mempunyai hujah yang konkret dan roh ni perlu balik pada hari-hari tertentu untuk nak tahu keadaan orang yang hidup, terutama kaum kerabat dia? Ataupun dia duduk di alam barzah, dia dah mengetahui dah tentang hal kehidupan orang? Ulama bahas tentang hal ni. Yang pertama, dia kata ruh ni di saat terpisah daripada jasad, sebenarnya dia keluar daripada jasad, dia balik menuju kepada Allah. Dia balik dalam keadaan penuh dengan ingatan dalam hidup dia. Dan dia balik dalam keadaan penuh membawa kenangan dalam hidup dia. Dia tak zero. Dia bukan tinggal hal dunia dia. Dia bawa balik semua dia tahu keadaan hidup dia. Ulama kata semua dia tahu tu sebab berhujah dengan ayat Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala membicarakan tentang ahli syurga yang berada di dalam syurga. Allah mengatakan kullama ruziku minha min samaratir rizqa. Allah kata tiap kali aku bagi rezeki kepada ahli syurga ni, dia duduk dalam syurga, dia telitah nak makan tu nak makan ni, Allah Taala kata setiap kali aku rezekikan kepada mereka apa yang mereka nak, minas samarat, daripada bentuk buah-buahan. Telitah nak makan buah ni, maka Allah Ta'ala bagi. Tiap kali kami bagi, kata Allah, sampai ke tangan ahli syurga ni, ahli syurga akan mengatakan kullama ruziku minha min samarat qalu hadzal ladzi ruzikna min qabl. Ahli syurga mengatakan, inilah buah yang pernah direzekikan kepada kita sebelum ni. Ahli syurga kata begitu. Ni Al-Quran menyebut. Ahli syurga kata, inilah buah yang kita pernah makan sebelum ni. Sebelum ni maksudnya waktu hidup atas dunia dulu. Maksudnya ruh tu ingat. Dia ingat kejadian di dunia tu. Kalau dalam syurga yang begitu lama kita nak tempuh, orang yang terpisah daripada jasad, duduk di alam barzah ratus tahun, dibangkit berlaku hari kebangkitan pula, berlaku duduk di padang mahsyar hari perbicaraan puluh ribu tahun pula, kemudian di titian sirat sehingga ditentukan syurga dan neraka bagi diri dia. Di dalam syurga tu dia masih ingat pernah makan buah yang seperti ni sebelum ni. Sebelum ni maknanya waktu hidup atas dunia, menunjukkan dia masih ingat lagi. Jadi kata ulama, Allah Ta'ala bagi satu kunci yang sedikit tetapi memberi makna yang sangat luas. Kalau di syurga dia masih ingat, sudah tentu waktu dia ni terpisah daripada jasad baru-baru lagi, sudah tentu ingatan dia ni masih kuat lagi. Maksudnya dia balik dalam keadaan penuh ingatan dan membawa kenangan dalam hidup dia. Sebab dia ingat. Cuma bila dia kata buah ni yang Allah Ta'ala rezeki kepada kami dulu, di dunia dulu,
Lalu Allah Ta'ala kata wa utubihi mutasyabiha. Ya, betul buah ni aku biasa bagi makan tu, betul. Betul. Tapi dia sama dari sudut bentuk, kata Allah, tak sama dari sudut rasa dia. Bentuk tu samalah sebab mu pernah makan dulu buah ni. Tapi ini syurga, kata Allah, sudah tentulah rasa dia ni tak sama seperti mana kamu makan sebelum ni. Maksudnya di dalam syurga tu lebih sedap lagi lah. 99 kali ganda lagi, macam mana wallahu alam lah. Akal kita kata macam mana buah sama rasa tak sama pula. Dia nak bahas pula pasal tu. Ni syurga 99 kali ganda. Buah sama tapi rasa tak sama. Kita tak payah fikir pasal tentang hak dalam syurga lah. Hak atas dunia kita ni pun Allah Ta'ala tunjuk lah. Ada buah-buah yang sama bentuk dia, rasa ni berlainan banyak. Banyak dah dalam hidup kita. Buah apa contoh? Buah durian. Buah durian sama-sama berduri, sama-sama bulat, sama-sama warna hijau. Hak kapung rasa begini, D24 rasa begini, air rasa begini, udang merah rasa begini. Mari musaking tawar habis hak lain. Jurang beza, sedap kampung dengan musaking tu beza jauh dah. Hak tu kehidupan dunia kita. Setengah orang kata-kata, oh saya tak minat musaking, makan muak, tak sedap. Saya biasa kalau isteri nak apa semua, anak-anak buat balik apa semua, biasa saya beli kampung, kampung sedap isi dia. Dia tak muak makan banyak pun. Tipu, dia tak ada duit. Kalau ada duit dia beli musaking. Mai beza RM8 dengan RM50 sekilo ni. Orang anak 5-6 hak jenis suka belaka makan durian, beli musaking, habis gaji tak ada. Tapi nak cerita jurang tu, hak tu kehidupan kita dah, kita rasa beza apa beza ni, buah sama je. Allah Ta'ala boleh jadi dah dalam hidup kita tu. Kena nak main akal lah. Segak hari ni pelik-pelik lagi hak benih-benih durian, jenis-jenis durian. Nak sebelah Thailand hak jual siapa bidar 1,800 baht sekilo. Kita kata rasa macam mana tak tahu dah. Hak musaking RM50 pun gitu dah. Ni durian hak 1,800 sekilo. Sebiji tu dah dapat RM500. Macam mana isi dia wallahu a'lam. Duri hitam tak duri macam-macam lagi. Siapa geger durian jenis tanah durian ada kebun ni duduk sembah sama-sama dia kat kedai kopi. Dia kata aku ada 10 pohon benih ambil daripada Thailand. Dia sembah sama-sama dia lah geng-geng tanah durian ni. Dia kata kat kebun aku ada 10 pohon benih daripada Thailand tu. Benih daripada Thailand 10 pohon ni, kata dia, kalau keluar buah ni, buah dia ni isi dia lebih sedap daripada musaking. Tebal isi dia ni sehingga cocok jari ni, habis jari baru sentuh biji. Dia punya sembang. Sama-sama geng-geng durian dia lah. Kawan ni pun tanam juga durian, tapi taklah siapa tahap jumpa benih yang seperti itu. Orang kata kuat mu sembang, kata. Dia kata betul, 10 pohon. Aku ambil 10 Thailand, kata dia. Ambil 10 Thailand, tanam. Gak kalau isi tebal macam tu, sedap lebih ada musaking, boleh satu ulah je lah. Boleh satu ulah tu kira 2 hari dah kenyang. Orang kata isi tu sedap lebih ada musaking, tebal tu cocok jari, habis jari baru sentuh biji. Kawan-kawan hok dengar ni kata, mana bukti mana? Setakat ni tak buah lagi, kata dia. Baru 4 tahun baru tanam. Mu tunggu 3 tahun lagi buah ni, hak benih ni, itulah hasil daripada kebun aku, kata dia. Kawan ni beci, dia sembah, bukti tak ada. Kawan ni kata, tak payah tunggu kebun mu lah. Pergi kat kebun aku je. Ada arwah ayah aku tanah tu. Durian ni isi dia tebal lebih ada muai, kata dia. Sehingga bila buah cocok jari, habis jari, tak sentuh lagi biji. Kawan ni kata, Allah, benih hak mana ni? Dia kata, durian apa? Kawan ni kata, durian Belanda. Kat dia Belanda ni cocok, habis sampai kulit sana pun tak jumpa lah biji besar gitu. Sebabnya biji kecil-kecil je. Nak cerita dunia kita ni pun Allah Ta'ala jadi banyak dah berbeza rasa. Takkanlah kita nak bahas Allah Ta'ala kata syurga ni lebih lagi, lebih macam mana buah sama, lebih lah. Allah Ta'ala boleh buat. Hak dunia kita pun berjadi dah. Rambutan sendiri pun macam-macam rambutan. Hak sedap, hak tak sedap. Rambutan sekolah tu baru hak sekolah sedap dah. Kalau universiti tak tahu lagi. Macam-macam. Mana hidup tu berlaku logik akal kita.
Maka melalui ayat ni para ulama mengatakan orang yang mati dia balik dalam keadaan penuh kenangan dalam hidup dia. Maksud penuh ingatan. Maksudnya dia tahu keadaan tu. Kemudian orang yang berada di alam barzah tentang berlaku kematian pada seseorang tu juga. Pada roh seseorang itu dia mengetahui tentang hal orang hidup. Ulama berhujah dengan hadis yang kita bila lalu ke kubur bagi salam. Si mati ni tahu si anu bisi anu yang hidup lalu ke kubur bagi salam pada dia. Lalu dia jawab. Maka berdasar pada hadis ni menunjukkan tak perlulah roh orang yang berada di alam barzah tunggu hari-hari tertentu untuk merayau balik nak tahu keadaan orang yang hidup, terutamanya kaum kerabat dia, tak perlu. Sebab dia berada di alam barzah, dia tahu orang bagi salam pada dia. Hadis yang lain mereka berhujah, mereka mengatakan ada ahli keluarga menziarahi kubur si mati, maka si mati akan timbul rasa gembira dalam barzah dia kerana ahli keluarga dia menziarahi dia, menunjukkan dia tahu. Tak perlu dia keluar merayau balik ke rumah nak tengok anak isteri dia tu, tak perlu. Maka di sini menunjukkan orang yang berada di alam barzah mengetahui tentang keadaan orang yang hidup. Matinya seseorang, orang duk berebut duit ke SP dia, dia tahu. Duk berebut harta dia tahu. Dia tahu. Cuma dia tak boleh nak buat apa lah sebab bukan alam dia dah. Dia di alam lain dah. Tapi dia hakikat dia tahu dalam hal tu. Ini keadaan roh ketika mana terpisah daripada jasad. Jadi orang yang dalam keadaan murka kepada Allah Ta'ala, murka pada dia, di saat dia balik dia akan mengingati apa kejahatan yang dia buat dalam hidup, sehingga waktu nak berjumpa dengan Allah dalam keadaan dia rasa malu. Kita kata macam mana nak malu? Nabi sebut di hari akhirat malu seseorang ni kerana kejahatan dalam hidup dia, nak berjumpa menghadap Allah Ta'ala sehingga luruh daging. Kita kata macam mana luruh daging, malu siapa ke tahap tu? Ya, dalam hidup kita ni, kata kita semua pernah mempunyai pengalaman jadi anak. Setiap kali kita buat kesalahan, kadang-kadang kesalahan itu melibatkan satu keaiban. Ayah kita tahu, mak kita tahu. Di saat kita nak menghadap mak ayah kita, macam mana? Tak besar kepala kita rasa. Rasa malu tu. Soal kena marah kita boleh tahan. Katalah ayah kita ni marah, pukul kita, tak apa pukul. Tapi malu aku nak menghadap, ya Allah, cikgu gila apa begini pula, begini pula. Malu tu. Kadang-kadang kita rasa besar kepala kerana malu depan orang. Tu kita kata sama-sama kita. Nabi kata depan Allah, aku bagi rezeki padamu, aku bagi sihat padamu, bagi umur, bagi. Tiba-tiba dalam hidupmu guna apa aku bagi ni. Mu buat maksiat ni, buat maksiat tu. Di saat nak berjumpa dengan Allah, berlaku malu di saat tu, luruh daging muka ni. Mana sabar? Kita sama-sama kita pun rasa bengar, tak ada arah dah. Jumpa malu. Tu orang yang mempunyai perasaan dah. Ada juga jenis bodoh, jenis apa ni, buat apa pun memang gitu lah muka ni. Macam orang buta, duit orang buta sana, buta pinjam situ, pinjam sini, dia selisih dengan orang buta. Kadang-kadang dia buat tak tahu je. Jadi kita pula lari kat dia. Kita bagi pinjam. Lepas tu rasa nak marah pula, kita marah pula pada dia. Tengah-tengah duk marah, buta tak bayar, tak apa semua. Akhir habis marah, dia pinjam pula. Bagi pula RM50. Kadang-kadang ada jenis orang muka yang macam tu. Jenis kerah bodoh gitulah. Dia tak ada. Itu keadaan. Kemudian keluarnya roh orang yang jahat ni pergi ke mana? Sambung kuliah akan datang 1.50 tu. Sekadar tu wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.